Assalamualaikum dan hai semua. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan satu topik berkenaan dengan cabaran peranan kerajaan dalam penggubalan. Jadi, mari kita mulakan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 8 orang ahli. Yang pertama, Muhammad Irfan Hanif. Yang kedua, Muhammad Akil. Yang ketiga, Muhammad Nur Aiman. Keempat, Muhammad Akid Naim. Yang kelima, Nur Aina Shasha. Keenam, Nur Arisa Yasmin. Ketujuh, Nur Amirah Alia. Dan yang terakhir, Nahir Rashad. Segerasi dan integrasi adalah merupakan dua konsep yang berbeza, di mana segerasi adalah merupakan satu perkara yang perlu dielakkan. Hal ini adalah kerana segerasi adalah merupakan dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh pihak British. Manakala integrasi pula adalah merupakan satu usaha dan sokongan yang dipersetujui oleh semua pihak, sama ada secara top down atau bottom up. Persoalannya, apakah cabaran yang dihadapi dalam memupuk integrasi dan apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membina dan memupuk integrasi? Jadi, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan slide pengasingan kepada penyatuan. Bagi poin yang pertama adalah perbezaan ideologi dan politik, di mana kerajaan perlu mengatasi dengan dialog, perundingan dan penyelesaian dasar untuk menyatukan pandangan yang berbeza. Oleh hal yang demikian, proses ini amat penting untuk mencapai penyatuan dan keseimbangan antara pandangan yang berbeza bagi memupuk persefahaman dan membina kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh itu, dia juga menggalakkan komunikasi secara terbuka dan aktif. Kerajaan juga dapat merapatkan jurang perbezaan, mencapai konsensus dan juga menyediakan landasan untuk kestabilan dan kemajuan yang berkekalan. Yang seterusnya ialah isu sosial dan budaya, di mana kerajaan perlu mengambil kira kepelbagaian budaya dan mengembangkan dasar yang menghormati juga merangkumi kepelbagaian ini. Oleh demikian, ialah termasuk kempen kesedaran dan juga perlindungan hak budaya. Termasuk juga peluang pekerjaan yang seksama dan dialog antara budaya juga penting bagi mengurangkan konflik dan memupuk harmoni dalam masyarakat. Bagi isi yang terakhir adalah pengurusan sumber dan pembangunan infrastruktur, di mana kerajaan perlu menyusun strategi pengurusan sumber daya termasuk tanah, air dan tenaga bagi memastikan pembangunan ekonomi yang mampan dan merata. Dengan merancang secara berkesan penggunaan sumber daya ini, kerajaan dapat meminimalkan impak alam sekitar, meningkatkan kecekapan ekonomi dan menyokong pertumbuhan yang seimbang di seluruh wilayah. Pendekatan yang teliti dalam pengurusan sumber daya dapat juga membawa kepada pembangunan yang berkekalan dan memberi manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya akan menerangkan antara cabaran dalam memupuk integrasi di Malaysia. Yang pertama adalah rasisme. Kepercayaan ini mengandaikan bahawa manusia boleh dibaikan kepada kaum yang berbeza dan serentak itu, ia juga mengandaikan bahawa nilai dan darjat seseorang boleh ditentukan berdasarkan kaum yang diwakilinya. Sikap perkauman ini boleh mewujudkan hubungan yang tegang dan menjarakkan sosial antara individu. Yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme merujuk kepada kepercayaan bahawa unsur-unsur budaya sendiri adalah yang terbaik dari budaya etnik yang lain. Sikap ini dapat menghalang interaksi dan pergaulan yang luas antara kaum dan etnik yang lain. Yang ketiga adalah sikap prasangka buruk. Sikap prasangka buruk antara kaum dan mengutamakan etnik sendiri adalah salah satu penghalang kepada perpaduan antara kaum. Bagi peranan kerajaan pula, salah satunya adalah strategi persefahaman politik, iaitu kerajaan Malaysia memupuk perpaduan melalui sistem kerajaan, hak asasi dan bahasa kebangsaan, berusaha untuk menghindari ketegangan antara kaum serta menjaga kestabilan negara dengan penekanan pada langkah keselamatan dan undang-undang. Usaha ini sesuai dengan perlembagaan bertujuan membentuk identiti nasional dan integrasi wilayah. Yang kedua adalah strategi sistem pendidikan yang berperanan penting dalam membina jati diri nasional dan memupuk semangat kebangsaan serta perpaduan. Kerajaan mengambil langkah termasuk menggunakan bahasa Melayu dan pengiktirafan bahasa ibunda, menekankan mata pelajaran sejarah dan mempromosikan sikap saling menghormati antara kaum dan agama. Assalamualaikum, saya Nahir Rashad.
Kita akan teruskan pembentangan kita dengan tajuk penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi atau nama lainnya JPNIN. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bertanggungjawab dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya, agama, bahasa dan adat resam berbeza. Ini mendorong kepada kehidupan kaum berasingan, interaksi kurang, hubungan terbatas, terutamanya dalam aktiviti ekonomi. Oleh itu, pembahagian buruh berdasarkan kaum. Jika kita lihat suasana ini lebih baik daripada waktu Tanah Melayu merdeka. Masalah perpaduan dan hubungan antara kaum adalah penting untuk kestabilan politik. Generasi kini masih menghadapi masalah segregasi antara kaum. Konflik akibat perbezaan persepsi dalam kalangan kaum menyebabkan nilai perpaduan perlu dipertahankan. Terdapat 4 perkara yang perlu diketahui dalam hal ini. Yang pertama, markiran dan rukun negara digunakan untuk memulihkan hubungan antara kaum selepas peristiwa 13 Mei 1969. Yang kedua, Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan pada 1 Julai 1969 untuk pembinaan semula perpaduan. Yang ketiga, Majlis Penasihat Perpaduan Negara ditubuhkan pada 23 Februari 1971 di bawah tanggungjawab Jabatan Perpaduan Negara. Dan yang terakhir sekali, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional diletakkan semula di bawah Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2004. Assalamualaikum. Saya Muhammad Akif Naim akan membentangkan tentang dasar-dasar kerajaan. Kerajaan telah merangka dan memberi penekanan kepada beberapa dasar dalam bidang sosioekonomi yang menjurus kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat serta integrasi nasional. Ia melibatkan dasar sosioekonomi, pendidikan, kebudayaan dan ekonomi baru. Dasar ini diperkukuhkan lagi dengan pengenalan rukun negara sebagai ideologi kebangsaan. Kerajaan turut membentuk beberapa dasar lain seperti dasar pembangunan negara, wawasan negara dan sosial negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan pelaksanaan Pelantikan Perpaduan dan Integrasi Nasional JPNIN di Malaysia. Jadi terdapat 20 strategi di bawah pelantikan ini dan 20 strategi ini adalah bertujuan untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat. Strategi ini membawa implikasi penting termasuk peningkatan kesedaran terhadap kepelbagaian budaya dan agama, partisipasi aktif masyarakat dalam proses keputusan serta pembangunan ekonomi yang seimbang untuk mengurangkan ketidaksetaraan. Penekanan terhadap pemahaman agama dan kebudayaan diharapkan mengurangkan konflik, sementara peningkatan infrastruktur di kawasan terpinggir diharapkan merapatkan jurang pembangunan. Kerjasama antarabangsa juga menjadi fokus dengan harapan dapat meningkatkan persefahaman dan merapatkan hubungan serantau. Keseluruhannya, pelaksanaan JPNIN yang sistematik diharapkan membawa kepada masyarakat Malaysia yang bersatu padu, harmoni dan maju bersama. Assalamualaikum. Cabaran peranan kerajaan Malaysia dalam penyediaan penggobalan adalah isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang teliti serta pendekatan strategik. Memandangkan kerajaan memainkan peranan penting dalam membentuk dasar dan undang-undang, ia perlu menavigasikan cabaran seperti keperluan masyarakat yang pelbagai, fluktuasi ekonomi dan dinamik global yang berubah, menemui keseimbangan antara menangani kembangan segera penduduk dan memastikan pembangunan mampan jangka panjang merupakan cabaran besar. Selain itu, memupuk kejelasan penyertaan awam dan accountability dalam proses penyediaan draft adalah penting untuk kerajaan memperoleh dan mengekalkan kepercayaan rakyatnya. Cabaran ini terletak dalam mencari penyelesaian inovatif yang mempromosikan inclusivity, responsitivity dan adaptability membolehkan kerajaan Malaysia memenuhi keperluan yang berkembang rakyatnya dengan berkesan sambil mengekalkan nilai prinsip dan demokratik. Kesimpulannya, menangani cabaran peranan kerajaan Malaysia dalam penyediaan penggobalan memerlukan pendekatan holistik dan berfikiran progresif terhadap formulasi dasar dan proses perundangan. Walau bagaimanapun, melalui usaha-usaha yang beraya maju dan kolaboratif, terdapat harapan bahawa kerajaan dapat menemui penyelesaian yang memacu kemajuan, menyokong keadilan dan mengukuhkan kepercayaan rakyat, membawa negara ke arah masa depan yang lebih cerah. Sekian, terima kasih.